asar contoh, boleh. Dia sembahyang zuhur qada, tuan-tuan sembahyang asar, boleh. Dia sembahyang sunat, tuan-tuan sembahyang fardu, boleh. Sagi dia sembahyang witir, tuan-tuan sembahyang tarawih, boleh, tak ada masalah. Waktu dia niat sembahyang witir 2 rakaat, tuan-tuan niat sembahyang tarawih 2 rakaat. Sagi dia niat witir 1 rakaat, tuan-tuan niat tarawih 2 rakaat. Sagi imam bagi salam, tuan-tuan tambah lagi 1 rakaat. Tuan-tuan dah dapat 12 rakaat tarawih. Boleh faham tak tu? Lagi nak try tengok orang nak bagi ni. Kod nak bagi dia 20. Ada orang yang azam tahun ni tak mau tinggal nak buat 20 straight, boleh. Lepas tu saya buat seorang-seorang lah, habis 8. Buat seorang lagi satu lagi cergas, sayang. Alhamdulillah, habis 8 gitu ya. Lepas tu sambung dengan witir. Kalau rasa tak mau buat witir malam ni, boleh buat witir esok waktu kita bangun tahajud, boleh. Faham tak? Yang paling penting tuan-tuan tolong solat sampai habis bersama dengan imam. Sebab Nabi SAW satu hari Nabi, ada dua riwayat. Yang pertamanya Salih Muhammad daripada Abi Dzar, Nabi SAW solat dengan para sahabat 2 kali. Solat dipanggil qiyamul lail. Nama tarawih ni mai kemudian. Tak baru tengok dalam YouTube, dalam Facebook. Dia punya pederah laju lah, subhanallah. Baru angkat takbir, Allahu Akbar, amin lah depan. Lu cerita betul-betul ni, saya tengok dekat ni. Subhanallah. Kurang 1 minit 2 rakaat. Kurang 1 minit. Memang laju gila-gila ni. Nama pun solat tarawih. Tarawih ni rehat-rehat, relax-relax je. Tazat kemarin duk tengok ada satu dia duk bincang pasal Nabi tak buat selawat in between di antara 2 tarawih. Nabi tak buat selawat ni, tak payah duk buat lah, ni bid'ah. Cerita ni tuan-tuan, sembahyang tarawih ni bukan cerita selawat. Tuan-tuan nak berhenti makan dulu pun boleh kan? Habis 2 salam tuan-tuan, tu imam buat pengumuman. Habis baru 2 rakaat salam. Assalamualaikum tuan-tuan, buat kacang baru sampai. Jadi kita beras tu. Keluar tapi makan buat kacang lagi, masuk pula lagi. Lepas daripada 2 rakaat pula, cok udang pula. Ikut suka semayang rehat-rehat. Kalau makan pun boleh, apatah lagi selawat pada Nabi SAW. Tuan-tuan tak mau selawat, tuan-tuan tersebih boleh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, boleh. Tuan-tuan nak buat apa? Nak doa boleh. Tuan-tuan tahu tak zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, mula start buat 20 ni zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lebih kurang tahun ke-14 ataupun tahun ke-15 Sayyidina Muhammad hijrah. Sayyidina Umar mempelopori buat 20 rakaat. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu buat 20 rakaat. Zaman Nabi SAW Nabi buat 8 rakaat. Tapi 8 rakaat pun padalah. Malam pertama para sahabat solat dengan Nabi SAW malam 23. Dalam sebuah riwayat yang Abi Dzar tu malam 23. Nabi berhenti sepertiga awal malam, lebih kurang pukul 11 lagu tu. Pukul 11 lagu tu Nabi berhenti. Solat Jumaat. Ni baru pukul 9.30, 9.45 lagi. Malam yang berikutnya, malam esok tu Nabi SAW tak main. Malam berikutnya Nabi SAW main, para sahabat main ikut Nabi SAW. Nabi berhenti pertengahan malam, lebih kurang pukul 12 malam lagu tu. Kita try tengok lagi mah. Boleh? Apa ni gelap pun tak mahu siapa ni. Kita tengah malam pakai dak Ustaz, tinggal tu imam seorang ya. Tu imam tadi baca doa dah habis dah. 8 rakaat dah. Dalam sebuah riwayat yang lain Nabi SAW solat dengan para sahabat pada malam yang berikutnya dekat-dekat nak sahur. Para sahabat ni tak puas, berhenti tengah malam dia tak puas. Esok jumpa Nabi SAW, Rasulullah pasal apa berhenti awal sangat tengah malam. Gitu. 8 rakaat. Betul kalau nak ikut buat ajar Nabi, kita buat 8 rakaat tu berhenti 12 malam. Lalu subhanallah, saya sebut Nabi kata apa? Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa. Sesungguhnya siapa yang solat bersama dengan imam sampai habis. Dia berdiri semayang dengan imam sampai habis. Sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka akan ditulis baginya seperti dia berqiyamul lail. Maksudnya pahala dia dapat qiyamul lail penuh dah. Kita kalau tulis semayang daripada maghrib sampai subuh, semayang maghrib sampai subuh, boleh tak? Tak boleh. Memang confirm tak boleh buat. Tapi tu ganjaran pahala. Tuan-tuan stand back dengan imam sampai habis 3 rakaat witir dia. Habis tu imam pun bagi salam, tuan-tuan pun balik tu pahala macam tuan-tuan qiyamul lail subuh. Tu rugi tak siapa yang tuan balik awal? Rugilah. Kita buat 8, buat tazkirah habis 8. Kawan dia 8 balik lah. Nak cakap dengan dia macam mana?
Esok dia buat tak? Sebab dia tak tahu, dia tak dengar. Semalam saya sempat pergi tarawih dekat bagi tazkirah di Melaka. Dia kata, Ustaz nak buat lepas 8 ke Ustaz nak buat lepas isyak? Saya kata saya nak buat lepas isyak. Saya nak buat lepas isyak. Pasal apa? Saya nak suruh mereka stay back, tunggu sampai habis witir. Alhamdulillah, seorang pun tak keluar. Pasal apa? Sempat kita cakap dengan mereka, tuan-tuan tunggu sat 3 rakaatnya. Tak Zat, saya baru nak masuk main tazkirah, berebut dengan saya nak keluar lah. Betul, Ustaz, saya nak dulu Ustaz. Ustaz, siapa nak balik lah? Bila nak cakap dengan mereka? Lepas tu esok tu imam, sebelum start daripada tazkirah, sebelum start tarawih, tolong pesan dulu siap-siap. Tuan-tuan tolong sembahyang sampai habis dengan. Memang pada bulan-bulan biasa kita sembahyang sunat witir, memang sunat untuk afdal untuk buat seorang-seorang. Tapi dalam bulan Ramadan afdal untuk sembahyang bersama dengan imam sampai habis. Boleh tak? Tuan-tuan ni tak apa, makan wali-wali dah ni bertunggu ni. Dan saya semak. Kemudian waktu tu buat 8. Mai zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu start buat 20. Sahabat punya pulun di zaman Sayyidina Umar ni, punya pulun sampai dia kata apa? Kami takut-takut tak sempat sahur. Dia punya buat tu sembahyang tarawih ni sampai takut berhenti ni. Rasa macam dah nak sahur ni, sampai macam tu punya pulun. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Dia panggil apa? Man qama. Siapa Nabi kata apa? Allahumma salli alaihi man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Siapa yang menghidupkan Ramadannya dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa terdahulu. Dia panggil menghidupkan malam ini, di antaranya ialah solat malam. Dan solat malam tu kita ulama kemudian menamakan dia sebagai tarawih. Maksudnya rehat. Mai zaman Imam Malik rahimahullah taala, ada geng Mekah, ada geng Madinah. Geng Mekah, geng Madinah. Geng Madinah sallallahu alaihi wasallam buat 20 rakaat. Geng Mekah pun buat 20 rakaat. Tapi bersama dengan geng Mekah ada Kaabah. Bila Kaabah ada, tahu boleh buat? Habis 4 rakaat kita berhenti doa. Habis 4 rakaat tawaf 7 pusingan. Tawaf habis 7 pusingan, sambung lagi 4 rakaat. Tawaf 7 pusingan, sambung lagi 4 rakaat. Tawaf 7 pusingan, sambung lagi 4 rakaat, kemudian habis dengan witir. Tuan-tuan tu habis berapa? Saya selamat. Agak-agak habis berapa? Sampai berita ni kat geng Madinah. Geng Madinah tak puas hati. Depa best lah kat sana, ada Kaabah boleh ke untuk tawaf-tawaf. Kita ni nak tawaf kat mana? Tak puas hati. Tahu apa depa buat? Depa sembahyang tuan-tuan sekalian, pada setiap 4 rakaat depa tambah lagi 4 rakaat. Time berhenti tu 4 rakaat tu, tang kosong yang depa sana tawaf ni, depa kat sini tahu apa? Tambah lagi 4 rakaat. Lepas tu tambah lagi 4 rakaat. Lepas tu tambah lagi 4 rakaat, jadi 36 rakaat. Kalau kita duduk Madinah waktu tu, tahu kita kata apa? Cik baik tak duduk Mekah. Takkanlah. Betul saudara semua. Maka tuan-tuan, Muhammad sallallahu alaihi Muhammad tu nak cerita kesungguhan tu. Kita takat 8 ya tuan-tuan. Tu pun tuan balik awal. Mau cerita nak duduk syurga Firdaus semua. Tuan-tuan, Muhammad sallallahu alaihi macam mana nak habaq? Macam mana nak bagi kita jadi orang bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan? Kita sungguh saudara semua. Mayang banyak. Tuan-tuan tahu tak kita ada kekuatan yang kita tak ada pada bulan lain dalam bulan Ramadan. Bukan cerita 20 lah, 8 rakaat bulan lain pun tak buat. Tapi bulan Ramadan kita ada kekuatan tu, boleh buat 8 rakaat, boleh buat 20 rakaat, boleh baca Quran banyak, boleh sedekah banyak, boleh buat macam-macam. Rebut ganjaran ni. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah, fala yarfud wala yajhal, wa inni imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratain walladhi nafsi biyadihi la khulufu fammi siyami atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil misk yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi ashri amthaliha atau kama qala muttafaqun alaih." Nabi SAW sebut puasa itu adalah perisai. Puasa ni perisai. Perisai apa ni? Ulama sebut perisai daripada 2 tempat. Yang pertama, perisai waktu hidup kat dunia. Yang kedua, perisai waktu duduk di akhirat nanti.
Perisai dekat dunia ni jadi apa? Yang pertamanya tuan-tuan sekalian, perisai daripada salih al-Samad, dosa-dosa dan kemaksiatan. Bila kita ni duduk dalam bulan Ramadan, kita tak teringin nak buat dosa. Salih al-Samad, kita tak teringin nak buat dosa. Walaupun subhanallah hati teringin nak buat dosa, tapi disebabkan apa tuan-tuan sekalian? Salih al-Samad, sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perut tengah lapar. Patutnya dia gimana? Patutnya tak teringin nak buat dosa. Tapi kalau dia boleh buat dosa juga waktu perut tengah lapar ni tuan-tuan, yang ni pelik. Kalau benda haram pada bulan biasa tu haram, tapi kalau haram dalam bulan Ramadan pun dia buat lagi, dia panggil haram. Sebut Allah salli ala sayyidina Muhammad. Tuan tahu tak, bulan Ramadan syaitan semua kena ikat. Nabi kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, salli ala sayyidina Muhammad. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila datangnya Ramadan maka dibuka pintu syurga. Ulama sebut dibuka pintu syurga ni maksud semua jalan-jalan kebaikan yang terdedah depan kita. Buatlah apa saja benda kebaikan, Allah akan bagi pahala yang berlipat kali ganda. Sebab tu bila masuk je bulan Ramadan, jangan duk pikat kecil benda kecil. Sebut benda tu baik je buat semua. Kalau kena baik je buat semua. Baik. Angkat benda baik, buat tu baik. Kalau sebut baik buat semua, sebab gandaan pahala begitu besar. Dia kata futihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Kemudian waghliqat abwabul jahannam, dan ditutup pintu neraka. Dengan maksud selain daripada memang sahih tutup pintu neraka jahannam, dan disebutkan juga bahawa dalam bulan Ramadan dan bulan puasa ni kita tak teringin nak buat maksiat. Hati kita takkan cenderung buat maksiat. Dia tak teringin, dia tak patut hati teringin nak buat maksiat. Salih alaihi wasallam. Dan bukan takat tu, Allah jaga kita wasul silati syayatin, dan diikat, dibelenggu syaitan-syaitan. Tapi pasal apa? Pasal apa kita duduk buat benda tak elok? Dia kata hawa nafsu kot Ustaz, tinggal hawa nafsu dah. Syaitan training kita 11 bulan. Training. Nak masuk Ramadan lagi, training. Lepas masuk Ramadan tu dia lepas ke hamba sendiri lah. Dia lepas kita buat sendiri lah, kita buat sendiri. Dan sebenarnya kata ulama, di antaranya Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dia menyebutkan bahawa salih alaihi wasallam, yang diikat syaitan-syaitan ialah syaitan-syaitan yang jenis besar-besar, yang jenis ganas-ganas. Adapun syaitan-syaitan yang kecil-kecil ni, salih alaihi Muhammad, semuanya masih lagi buat kerja dia. Ada lagi yang ada ni semua yang besar-besarnya. Dalam salih alaihi Muhammad, Ibnu Khuzaimah menyebutkan bahawa, dia kata salih alaihi Muhammad bukan merujuk kepada seluruh syaitan, tetapi salih alaihi Muhammad ada salih alaihi Muhammad syaitan-syaitan digunakan, dia kata bukan merujuk kepada seluruh syaitan, kerana sebutan itu salih alaihi Muhammad syaitan itu ada kalanya digunakan untuk sebahagian daripada mereka. Dan Syekh Anwar Al-Qasmiri dia menyebutkan bahawa yang dilepas ataupun yang dibelenggu itu adalah syaitan-syaitan yang ganas. Adapun syaitan-syaitan yang kecil ini tidaklah dirantai keseluruhannya, bahkan dia masih lagi buat kerja-kerja dia, membisik untuk kita melakukan perkara yang tak sepatutnya. Imam Al-Qurtubi dia menyebutkan sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani, dia sebutnya sesungguhnya gangguan syaitan hanya berkurang terhadap orang-orang yang berpuasa, yang menjaga, memelihara syarat-syarat puasa dan adab-adab. Syaitan ni tak boleh kacau, tak boleh nak kacau, tak boleh nak hasut orang-orang yang puasa. Bukan sekadar puasa, dia jaga adab-adab dia. Salih ala sayyidina Muhammad. Atau yang dibelenggu hanya sebahagian syaitan saja, iaitu yang ganas daripada kalangan mereka, bukan semuanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian riwayat. Jadi kita faham dekat situ bahawa pasal apa kadang-kadang kita masih lagi duduk ada sifat-sifat yang tak elok, dan masih lagi duduk buat benda-benda yang tak elok dalam bulan Ramadan. Padahal salih ala sayyidina Muhammad buat dia jadi perisai dah. Kita tak patut dah buat benda-benda tak elok. Pasal masih ada lagi syaitan-syaitan yang berlegar, yang duduk dengan kita, yang duduk bisik dengan kita. Ni syaitan-syaitan yang kecil-kecil, yang besar-besar sungguh kena ikat. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Salih alaihi wasallam, as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Yang pertama perisai daripada dosa dan maksiat. Yang kedua perisai syahwat. Syahwat kita ni, salih alaihi Muhammad, keinginan kita patutnya akan jadi macam mana? Akan jadi berkurang bila kita masuk bulan Ramadan. Tapi tuan-tuan tengok apa yang jadi dengan kita. Syahwat kita lagi kuat. Betul tak? Pergi mana yang apa ni, dia panggil apa? Terzahir sangat kekuatan dan keinginan syahwat kita tak kat mana? Kat pasar Ramadan.
Betul tak ni? Masuk pasar Ramadan, berhenti kat depan pintu pasar Ramadan tu niat saja aku tawaf. Daripada yang tebu sampai Cendoi 70 ringgit bertawaf. Boleh gantung dia banyak ni. Tuan-tuan semua semua. Nafsu makanan kita tak ada. Tu beli pada. Kalau orang tanya kat saya, geng-geng masjid, geng-geng surau, tak payah bila surau Ramadan tak apa pun. Ujian kita berat. Ustaz Ismail. Benar. Ujian syahwat. Yang keduanya tu kan faraid pahala habis. Faraid bang. Tengok paha orang tu. Tengok punggung orang ni. Tengok rambut kawan tu. Tengok kawan yang dia cucuk pun pakai baju kelawang. Kalau habis tu saya dia pun terowong menurut nampak. Berapa orang tengok. Habis tu adalah pahala sikit kembang tu. Habis keluar pasal Ramadan. Habis pahala. Balik ke tu. Yalah, bagi orang lain Nabi kita tak payah lah. Salah syahwat kan. Nah, pertama ujian apa ni? Syahwat, bab makanan. Yang keduanya tuan-tuan, bab harta benda. Ni ujian-ujian yang akan kita lalui dalam bulan Ramadan. Lepas tu tuan-tuan, salih alaihi wasallam, tuan-tuan tengok sales kereta. Sales kereta paling tinggi naik waktu mana? Bulan Ramadan. Betul tak? Ini sahabat-sahabat kita yang jual kereta. Masuk bulan Ramadan ni semua buka-buka nak beli kereta. Kalau boleh nak pakai waktu raya. Padahal waktu bulan Ramadan ni bukan cerita waktu beli kereta, bukan cerita waktu beli pakaian, bukan cerita waktu nak belajar, bukan cerita apa. Cerita dia ialah untuk banyak ibadat dalam bulan Ramadan. So jadi bercanggah tak? Sepatutnya dia jadi junah. Sepatutnya dia jadi apa? Salih Muhammad jadi perisai. Tapi tak jadi perisai. Dia jadi lebih teruk daripada dia perisai. Tak? Lebihan makanan pada bulan Ramadan jauh lebih banyak lagi daripada lebihan makanan pada bulan-bulan yang biasa. Kita buang macam tu yang makanan. Salih Muhammad. Perisai pertama. Yang kedua perisai apa? Perisai daripada api. Perisai akhirat. Perisai daripada api neraka Allah SWT. Dan Nabi pesan dalam hadis ni. Nabi kata apa? Salih Muhammad. Maka hendaklah seorang yang masuk dalam puasa ni, dia puasa, dia tak bercakap benda-benda yang keji. Dia tak berkata benda keji dan tak berbuat benda kejahilan. Tak cakap benda merepek-merepek. Salih alaihi Muhammad. Dalam bulan Ramadan kena jaga mulut, jangan cakap benda merepek-merepek. Salih alaihi Muhammad. Kemudian jangan buat benda jahil. Jagalah kita ni tuan-tuan sekalian. Ujian kita besar tak mana tuan-tuan tahu ni. Tahu ni. Yang ni betul-betul ujian besar kita. Nyala lampu dah. Yang ni betul-betul ujian besar kita ni. Kalau tak ada benda ni, salih alaihi Muhammad, mungkin Quran kita banyak baca. Kalau tak ada benda ni, mungkin kita kurang mengantar Quran. Mungkin kurang kita fitnah orang. Mungkin kurang kita mengumpat orang. Betul-betul benda ni buat dosa banyak kat kita. Bukan buat dosa banyak kita, menjadi penyebab kita banyak dosa. Termasuk dalam bulan Ramadan. Betul tak? Baru ni yang jadi ingat dah apa ada makcik tu. Dia kata apa? Mana komputer. Gelamah. Ingat tak? Betul tak video tu? Banyak cakap dengan orang tak dosa. Kan? Dah saya cuba. Kita kelak kampuk lah. Kawan ni kata kono kata apa ni, kono kata ni. Ingat Nabi pesan. Cukuplah seorang itu digelar pendusta bila dia bercakap benda yang dia tak tahu betul salah. Kita tak tahu siapa betul pasal tu. Siapa? Tuan-tuan duduk posisi mana? Tuan rasa profesor tu betul? Ataupun tuan rasa budak tu betul? Kita tahu dia tak tahu, tapi berapa ramai orang yang komen yang dia tak tahu betul salah. Boleh pergi depan Allah. Allah kata apa? Hamba bohong. Tak, saya tak bohong. Saya tengok video tu. Kamu bohong, kamu berdusta. Dusta macam mana? Kamu berdusta bila kamu cakap, kamu sampai, kamu komen benda kamu tak tahu betul salah. Jadi dosa tak? Tak pasal-pasal jadi dosa. Tak cerita. Tak kira bulan puasa ke, bulan tak puasa ke, macam tu. Nabi pesan, bulan puasa tak patut kita buat ni. Salih alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata apa? Salih alaihi Muhammad. Waktu kalau ada orang ajak dia bertengkar ke, ajak dia cela dia, orang cela dia, orang ajak bertengkar, ajak gaduh, tahu dia kata apa? Inni shaimun, sungguh aku ni puasa, dia kata. Nabi ajak kita. Maksud dia apa? Dia tak mau ajak bergaduh dengan orang.
Dia tak mau duk gaduh orang, tak mau duk keling orang, tak mau duk maki orang, tak mau. Dia kata ini shaimun, sungguhnya aku puasa. Dia kata kat kawan. Tuan rajin nak kata gitu. Orang main, kalau dia hantar aku tak puas hati dengan hal lama. Dia main gaduh kita. Kita kata apa dia? Aku puasa ni. Buat muka itu sikit. Ni. Sungguh aku ni puasa ni. Kata. Hang puasa tak puasa? Ya, aku puasa ni. Nabi kata meretik suruh kita kata 2 kali. Saya puasa. Tuan-tuan aja nak kata betul. Jangan memang tuan-tuan, kita dengan perut lapak ni singa. Ni. Waktu lain tak apa, waktu aku perut lapak je kami. Nabi suruh kata apa? Aku puasa. Kalau orang nak jawab kata aku puasa, tapi dengan kita ni time perut lapak jangan main-main. Anak menjerit sikit kat dapur tu kan, dia aduh subhanallah, dia boleh angkat lambung budak tu. Dia pak ni, dia kata waktu lain tak apa, waktu pak dengan lapar jangan buat main-main. Dia cengeng. Betul lah tuan-tuan, bila saya baca hadis, kita baca hadis ni, kita boleh baca tapi sebenarnya apa yang Nabi sebut semua opposite. Apa yang Nabi sebut, Nabi kata apa? Bila bercakap masuk bulan Ramadan, dia jadi dinding, dia hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita tak terkawal. Dinding daripada apa? Daripada keinginan kita bukan-bukan. Keinginan kita tak terkawal. Salat si Muhammad. Jadi bila kita masuk Ramadan, kita tak cakap yang pelik-pelik, tak cakap yang teruk-teruk, tapi kita bercakap tak berhenti. Bila kita duduk dalam bulan Ramadan, patutnya kita tak buat benda-benda yang pelik-pelik, benda yang menunjukkan kejahilan kita. Kita buat yang tu. Bila Nabi kata apa? Bila orang dia ajak bergaduh, hamba kata kita hang puasa, hang tak mau gaduh, tapi kita ada lagi nak bergaduh dalam bulan Ramadan. Kita tak percaya, kita tengok dalam Facebook tiap hari komen bergaduh tak habis-habis. Tiap hari banyak melugai kita tengok. Bila? Saya bilang, belajarlah bersyukur. Tentang hari inilah kita boleh hambat solat. Alhamdulillah. Tak puas hati lagi. Tak puas hati lagi. Nak puas hati macam mana? Saya tak faham lah tentang kita ni salah semua. Tahu tak? Kawan yang gaduh itu tahun lepas, 2 tahun lepas dia gaduh pasal masjid tutup tu. Hampir hari ni tak main lagi. Ni gaduh tengah tu. Macam nak pergi hinggut pakai aku, kalau hinggut pakai masjid ni. Pasal apa? Ni semua ni kerja ni agenda Yahudi mau tutup masjid semua. Biar hari ni tak main. Saya semua belajar syukur. La in syakartum la azidannakum. Kemudian Nabi SAW kata apa? Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau misk di sisi Allah. Bau mulut orang puasa ni lebih harum daripada bau kasturi. Tapi ingat lebih orang dia tu dan puasa dan bau kasturi di sisi Allah, bukan di sisi kita. Di situ tak bau busuk sebab kita tak makan. Mulut tak makan akan bau busuk. Walaupun busuk pada sisi manusia, tapi tetap harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meninggalkan makanan dan minuman dan syahwatnya kerana aku sendiri akan membalas amalan baiknya. Dan ketahuilah bahawa satu kebaikan dilipat gandakan balasannya sampai 10 kali ganda. Hadis muttafaqun alaih. Hadis telah disepakati padanya. Tuan-tuan sekalian Allah semua, maka Tuan sekalian semua perbanyakkan amalan dalam bulan Ramadan. Buat bagi sungguh-sungguh. Buktikan ada benda-benda yang boleh mengundang atau merosakkan pahala amal kita elakkanlah. Tengok tempat-tempat yang tak patut kita pergi, tak payah duduk pergi. Salih Azim Muhammad. Dulu saya pernah pergi satu ceramah. Kita ni bila makan, dia kata, kalau orang mai bagi makan kat kita, nak makan, saya lapar nah ambil makan. Dan dia bagi makan kita. Dia dapat makan tu, kalau kita buat apa? Kita buang separuh depan dia. Kita makan sikit, kita pergi buang separuh dalam tong sampah depan dia. Dia sakit hati ke? Kalau kita lah duduk posisi dah, kawan kita telefon, hang tolong saya, aku lapar sangat ni, anak-anak aku lapar, satu keluarga aku lapar, tolong saya beli makan kat aku. Tak apa, aku pergi beli. Kita pun pergi belilah nasi kandang, pergi beli apa kat dia, pergi kat dia, pergi sampai kat dia. Nah, ambil. Dia pun makan sikit, tahu apa dia buat? Dia buang depan kita. Geram tak? Geram tak? Kita minta ke Allah tiap hari nak makan, Allah bagi kita makan, kita buang depan Allah makanan. Tiba-tiba dia macam muhasabah. Hatut yang kita makan tu tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan rasa tak boleh nak makan untuk 2 portion, ni ada 1 portion lagi hak orang tu. Ada orang tak nak makan. Dia teringin nak makan. Itulah dulu untuk mak ayah kita duk pesan dulu. Kalau hang dapat lebih jangan tunjuk kat orang. Tengok kita duk pesan dulu waktu pergi sekolah.
Kalau dapat lebih jangan ditunjuk ke orang kan. Kalau ada makan jangan ditunjuk ke orang. Ikut tak cukup, ada orang dekat sana yang tak ada makan, mak kita pesan. Dapat bagus-bagus jangan cerita ke orang. Saya ikut ada orang sedih. Kalau dapat duit jangan cerita ke orang. Saya ikut ada orang yang tak ada duit. Kita ni semua nak cerita ke orang. Tunjuk selek semua. Tuan-tuan, lebih yang kita buang dalam tong sampah tu yang lebih tu agak-agak kalau jiran sebelah kita tunjukkan dia teringin dah nak makan. Ada orang boleh makan tu kan, tu benda bersih tu, benda rezeki tu. Tapi apa kita buat? Kita buang dalam tong sampah. Tu makanan tadi waktu buka puasa tu, ada apa-apa dalam tong sampah? Tak ada. Sini memang wali-wali saya sebut dah tadi. Ni semua wali Allah ni. Tapi kalau buat macam tu, agak apa jawapan Allah? Melainkan kita duk layan nafsu kita. Tuan-tuan, Ramadan kali bagi sungguh-sungguh ubah. Kita belajar ubah. Makan yang patut sudah. Masa patut nak makan yang patut. Betul rezeki makan. Allah Nabi SAW suruh makan. Segera akan berbuka. Tapi makan yang patut kita nak makannya. Teringin, tak salah nak teringin, dan tak salah nak makan benda kita teringin. Tapi jangan berlebih-lebih. Jangan ambil hak orang. Di sana ada orang, tuan-tuan rasa tuan nak beli lebih, okey beli lebih. Tapi bagi ada orang yang nak makan yang lebih, siapa nak makan? Waktu tuan-tuan beli, tuan-tuan kira tak 3-4 orang yang duduk kat rumah kita? Betul ya, kita memang kita kira 3-4 orang. 3-4 orang satu jenis. Kita beli 5 jenis. Faham tak faham? Kalau kita ada di rumah kita 4 orang, 4 orang akan makan. Yang kita beli tu 5 jenis. Maksudnya seorang tu akan makan 5 jenis makanan. Dan dia gamak tak nak makan sampai 5 jenis makanan tau. Ataupun dia ambil satu, yang satu lagi dia tak ambil. Maksudnya bukan semua daripada 5 jenis tu akan dia makan. Apa faham ke tak faham? Sudah tak faham sudah. Ini macam tu lah. Maksudnya akhir tu lah jadi lebih-lebih tau. Tak ni? Kalau ada 5 orang kat rumah kita mungkin beli 3 saja untuk 5 orang tu. Lepas tu satu jenis hari pula beli 3 lagi. Dulu-dulu tu kat mana ada kita beli-beli kat kedai lagu ni. Dulu mak kita buat satu jenis je. Tak ada ni. Aku pergi hantar Azhar rumah sebelah tu. Kita pergi hantar juga. Azhar kat dia tu mak nak bekas balik lah. Bila hantar sebelah, orang sebelah buat jenis pula. Dia pergi hantar dia jadi 2 jenis. Dia pergi hantar rumah sebelah tu. Saya Muhammad. Tu mak nak bekas balik lah. Kalau tu cuci bekas hantar balik. Tak faham-faham bahasa orang tahu. Tapi akhirnya mak kita masak satu, kita dapat 5 jenis hari itu. Berapa berkat? InsyaAllah kemudian Ramadan jadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Ramadan kali jadi Ramadan yang paling istimewa. Kita nak ubahlah dan jadi Ramadan yang paling selain semat istimewa dalam hidup kita, insyaAllah. Ramadan yang akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ramadan yang akan mengangkat darjah-darjah kita. Ramadan yang akan selain semat meletakkan kita daripada kalangan hamba-Nya yang akan mendapat takwa di sisi Allah SWT, insyaAllah. Tuan-tuan, cukup sekadar itu. Sebelum tuan-tuan balik lagi, ada hadiah kepada tuan-tuan yang stay back sekali Allah Muhammad. Ada tuan-tuan, ada hadiah kepada tuan-tuan yang bertahan sampai habis witir ni. Lagi dekat luar sana, dekat meja makan kat luar sana tu, meja makan kat luar tu, saya nak edarkan buku ni secara percuma dekat tuan-tuan. Buku ni buku-buku yang diwakafkan. Saya duk kempen sepanjang Ramadan untuk orang banyak semayang sunat. Kita duduk tengok kadang macam tadi lah, semayang witir tapi tak semayang witir, kat balik macam tu pun sebagainya. Kadang-kadang dia nak buat benda-benda semayang sunat tapi dia tak tahu cara dia. Maka dekat sini kami susun berbagai jenis semayang sunat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada lebih kurang 23 semayang sunat beserta dengan tata cara dia. Macam mana nak buat, apa surah nak baca, doa apa sebagainya. Kami bagi free je tuan-tuan. Dan dalam ni ada sikit, ada ekstra. Dia ada macam mana cara sujud tilawah dan macam mana cara sujud syukur pun ada kat dalam buku ni. Buku ni telah diwakafkan. Saya nak edarkan kepada tuan-tuan secara percuma. Tuan-tuan ambil. Cuma yang ambil tu pastikan dia beramal. Sebab kesian dekat si pewakaf, kalau tuan-tuan ambil simpan saja, tuan-tuan tak beramal. Paling tidak tuan-tuan buat rujukan, oh sembahyang sunat ni macam ni, oh sembahyang baca ni macam ni. Paling tidak ada 1-2 pun memadai untuk si pewakaf dah. Dia faham tak? Tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana, kat belakang. Yang keduanya, dalam tu juga kami edarkan secara percuma ni tuan-tuan sekalian. Kita panggil apa? Ni checklist Ramadan. Ramadan ni ada satu jadual yang saya buat. Tuan-tuan select semua tik saja. Apa amalan yang tuan-tuan buat pada setiap hari. Tuan-tuan tanda. Dekat sini ada Al-Quran tadarus. Tuan-tuan tulis muka surat apa-apa, tuan-tuan berhenti hari itu. Sebab tuan-tuan mudah untuk tuan-tuan monitor. Jadi tujuan dari kita isi orang ni bukan untuk tunjuk ke orang.
Dia ambil gambar pula tak dalam Facebook ni lah, setakat ni lah amalan aku pada tahun ni, alhamdulillah. Apa macam itulah. Tak payahlah. Dan ni lebih pada untuk monitor kita saja. Tak tengok kalau ada progress tak. Oh hari ni tak sembahyang sunat lah, masya-Allah. Esok kena tambah balik, topak balik supaya jadi sempurna, insya-Allah. Ini pun tuan-tuan dapatkan secara percuma dekat luar sana. Kita ambil semua satu, insya-Allah. Yang paling penting tuan-tuan ambil, tuan-tuan niat, ya Allah kalau jadi pahala untuk beramal ni sampai kepada si wakaf. InsyaAllah dan kat luar sana juga kita buat sikit jualan kurma untuk tuan-tuan buka puasa. Dan saya semak, dan tuan-tuan kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak beli, tuan-tuan tak mau buka puasa pun, nak wakaf balik pun tak apa, kami boleh tolong susurkan untuk kami edarkan bagi pelajar-pelajar kami untuk buka puasa sebagainya. Kita dapatlah belilah kat luar sana kurma yang saya semak jual itu dengan harga promosi bulan Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi dalam masa ketiga. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadatis salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.